Kuala Krai dan Pasir Mas, kini banjir melanda daerah Jeli di Kelantan. Bencana banjir di seluruh negara telah mengorbankan 48 individu setakat ini. Dengan fenomena air pasang besar yang bermula hari ini. Pembarangan keperluan asas untuk penduduk terjejas banjir. Look, macam ada tekanan air. Assalamualaikum dan salam satu opsi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang dan pada video ini kami akan membentangkan tentang kempen kesedaran terhadap banjir di Malaysia. Banjir boleh ditaktifkan sebagai satu keadaan limpahan air atau kenaikan aras air sehingga melebihi daya tampung sesebuah saluran. Fenomena banjir di Malaysia secara umumnya berlaku disebabkan hujan lebat yang berterusan. Lambakan hujan boleh menyebabkan sistem saluran seperti sungai, tasik dan laut mengalir dan melimpah ke kawasan sekitar, khususnya di kawasan tanah rendah. Limpahan air ini berlaku dalam tempoh tertentu dan bersifat sementara. Banjir juga terdiri daripada beberapa jenis seperti banjir sungai, banjir laut, banjir tasik dan banjir kilat. Oleh itu, terdapat beberapa punca, langkah dan kesan berlakunya banjir yang akan dijelaskan oleh rakan-rakan saya. Punca utama berlakunya banjir kilat adalah kerana sikap segelintir masyarakat yang lebih mementingkan kemajuan modernisasi berbanding mengekalkan alam sekitar. Aktiviti seperti penambangan kawasan hutan, pengondolan bukit yang sangat tidak terkawal akan menyebabkan ketiadaan kawasan tadahan hujan. Anak-anak sungai juga ditimbus untuk dijadikan tapak bangunan. Aktiviti ini menyebabkan apabila hujan turun, air akan mengalir dari bukit ke kawasan yang lebih rendah. Kemudian air akan bertakung. Lama-kelamaan, air akan bertambah dan banjir kilat akan berlaku. Hakisan sungai yang kerap berlaku juga menjadi salah satu punca banjir kilat. Faktor semula jadi berlaku apabila hujan turun dengan lebat, air deras akan mengalir dan menghakis tebing sungai. Akhirnya, tebing sungai akan runtuh dan membentuk satu endapan di dasar sungai. Seterusnya, sungai akan menjadi cetek. Begitu juga dengan aktiviti manusia yang suka membuang sampah sarap dan sisa industri ke dalam sungai yang menyebabkan sungai menjadi cetek dan pengaliran air tersekat. Apabila hujan turun dengan lebat, sungai tidak dapat mengalirkan air yang banyak. Akhirnya, air sungai akan melimpah ke tebing dan banjir akan berlaku. Akhir sekali, punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat adalah sistem pengaliran air yang tidak berfungsi dengan baik. Sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab, khususnya mereka yang tinggal di kawasan perumahan, menyebabkan sistem peparitan tersumbat dan gagal berfungsi. Mereka tidak mengambil inisiatif sendiri untuk membersihkan longkang dan hanya mengharapkan majlis perbandaran yang melakukan tugas pembersihan tersebut. Terdapat 3 langkah untuk mengatasi masalah banjir. Langkah yang pertama adalah memperdalamkan dan memperluaskan sungai. Masalah ini dapat diatasi dengan menjalankan proses memperdalamkan sungai dengan menggorek bahan mendapan dan sampah sarap yang terdapat di dasar sungai. Apabila proses ini dilakukan, bukan sahaja dapat memperluaskan sungai, malah mampu untuk mengalirkan jumlah air hujan dengan lebih banyak. Langkah kedua bagi mengatasi masalah banjir adalah dengan mempertingkatkan usaha pengawalan kegiatan aktiviti pembalakan. Pemeliharaan hutan merupakan cara yang terbaik bagi mengatasi masalah banjir. Hal ini kerana hutan merupakan kawasan tadahan air yang mampu menyerap air hujan daripada mengalir terus ke permukaan bumi serta air mengalir dengan perlahan ke arah sungai. Langkah yang ketiga bagi mengatasi masalah banjir adalah dengan memperkasakan sistem peparitan terutamanya di kawasan bandar. Masalah banjir sering berlaku di kawasan bandar kerana kelemahan sistem peparitan yang sedia ada menyebabkan air bertakung di suatu kawasan tidak dapat mengalir ke kawasan yang sepatutnya.
Oleh hal demikian, sistem peparitan hendaklah diselenggara dan diperiksa dari semasa ke semasa bagi menjamin kelancaran pengaliran air ke kawasan yang sepatutnya. Kejadian banjir yang melanda memberikan kesan yang buruk kepada orang awam. Antara kesannya adalah menyebabkan kemusnahan harta benda penduduk. Banjir yang besar boleh menenggelamkan rumah, menghanyutkan barangan dan merosakkan barang-barang lain seperti kereta dan sebagainya. Ini membawa kerugian yang besar kepada penduduk. Banjir juga boleh mengakibatkan kehilangan nyawa kerana lemas, terutamanya di kawasan yang rendah dan berhampiran dengan sungai. Angka kematian akibat banjir di Selangor dan Pahang merekodkan seramai 31 mangsa, apabila kedua-dua negeri berkenaan masing-masing mencatatkan 21 dan 10 kematian setakat 22 Disember 2021. Seterusnya, banjir juga menyebabkan perbelanjaan kerajaan meningkat bagi memperbaiki harta awam yang rosak akibat banjir seperti jalan raya, elektrik dan sebagainya dengan kos penyelenggaraan yang tinggi.